Bertemu kembali, rentasan berita edisi 849, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Muliakah anda dengan memberi air selut? Kisah Pak Kadok, pemimpin seharusnya mengambil iktibar. Kata polis, biar betul. BN Kemaruk pantau PM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa media melaporkan kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor terhadap keengganan Pulau Pinang membayar kos air yang diambilnya dari Sungai Muda. Sebelum Sanusi tampil menafikan apa yang beliau kata, mari kita lihat tajuk berita di media-media negara ini. Harian Metro, Pulau Pinang mungkin guna air selut MB Kedah. Sinar Harian, Pulau Pinang bakal guna air selut jika enggan bayar caj air mentah. Berita Harian, Pulau Pinang mungkin pam air selut Sungai Muda. Astro Awani, enggan bayar Pulau Pinang akan pam air selut Sungai Muda. Sanusi. Banyak lagi media yang bergerak secara dalam talian memaparkan tajuk berita yang sama. Muhammad Sanusi dilaporkan memberi amaran kepada Pulau Pinang ekoran keengganan kerajaan negeri itu membayar pampasan air kepada Kedah. Katanya Pulau Pinang masih boleh terus mengepam air Sungai Muda secara bebas setiap hari. Namun akan tiba masanya mereka mendapati tiada air mengalir di sungai itu lagi. Bila dipetik sebagai berkata kerajaan Kedah mempunyai beberapa projek yang belum boleh diumumkan. Menurut Sanusi, sekiranya projek tersebut dilaksanakan, ia boleh mengakibatkan Pulau Pinang tidak lagi mendapat sumber air melalui Sungai Muda. Beliau berkata kerajaan negeri sedia membawa pertikaian berkenaan ke mahkamah, namun akan merujuk kes kepada Kerajaan Persekutuan terlebih dahulu. Untuk rekod, Kedah menuntut Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP menjelaskan bayaran sumber air mentah sebanyak RM50 juta setahun sejak tahun 2010, namun tiada sebarang bayaran yang dibuat sehingga kini. Kita ada beberapa projek yang tidak umum lagi yang akan beri masalah kepada mereka kalau tetap enggan bayar. Saya akan umum nanti. Pulau Pinang boleh guna dahulu sampai hari akan keluar air selut dan mereka boleh guna, katanya pada sidang media di Pejabat Daerah dan Tanah Yan Kedah kemarin. Terdahulu Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow berkata pihaknya tetap menyatakan pendirian untuk mempertahankan hak riparian sumber air bagi negeri berkenaan di mahkamah. Pulau Pinang mengabstrak air mentah dari sempadan negeri Pulau Pinang yang terletak di tengah-tengah Sungai Muda, yang mana ia adalah selari dengan undang-undang antarabangsa bahawa hak riparian iaitu hak untuk mendapatkan sumber air mentah dari sungai di sempadan walaupun hulunya berada di negeri atau negara lain, tegas Kun Yeow. Apa isu sebenarnya? Adakah ia isu air atau isu politik? Sebagai orang Islam, kita wajib berpegang kepada akhlak Islam yang dibimbing Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud manusia berkongsi pada 3 perkara iaitu air, rumput dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Hadis riwayat At-Tabrani pula menyebut sesungguhnya Allah itu indah dan sukakan keindahan, kasihkan perkara-perkara yang terpuji dan benci kepada perkara yang keji. Justru orang ramai berhak untuk mendapat manfaat 3 perkara tersebut demi keperluan hidup mereka. Bagi masyarakat moden, rumput bukan hanya bermaksud tanah ragut untuk haiwan ternakan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan lain termasuk hutan. Maknanya, jika pembalakan membuatkan air tercemar dan tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh orang ramai, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan keji. Begitu juga api yang kini termasuk api elektrik di mana penduduk sebuah negeri boleh mendapat manfaat walaupun jana kuasanya mungkin berada di negeri lain. Apatah lagi perbuatan yang sengaja seperti melaksanakan projek sehingga pihak lain tidak mendapat sumber air tetapi hanya selut. Ia adalah jelas perbuatan yang keji. Semoga kita semua memahami akan hak untuk hidup berhubung dengan penggunaan air. Apakah pemimpin kerajaan Tebuk Atap masih berhalusinasi Malaysia sedang bergerak di landasan yang betul setelah Bank Dunia memberikan penilaian?
Menurut Bank Dunia, Malaysia berisiko ketinggalan dalam persaingan serantau untuk mendapat pelaburan asing kerana tercicir dalam reformasi dasar, kata Richard Rickard, pakar ekonomi bank tersebut untuk Malaysia. Richard Rickard berpendapat wujud ketidakpastian mengenai visi Malaysia dan apa yang dapat ditawarkan kepada pelabur berbanding dengan jiran-jiran di rantau ini. Itulah yang menyebabkan Hyundai menutup operasinya di Malaysia dan lari ke Indonesia. Ini diikuti pula oleh kilang pengeluaran tayar Silverstone Malaysia Berhad SSM yang juga akan menamatkan operasinya pada tahun ini. Pastinya, Malaysia wajar mencari pendekatan baharu yang boleh berfungsi dengan baik untuk menggantikan alat dan pendekatan yang digunakan di masa lalu. Mengulas mengenai masa depan pelaburan di Malaysia yang kelam ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata laporan terbaru Bank Dunia perlu dipandang serius kerana secara tidak langsung telah mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional. Kita memerlukan satu pelan pelaburan jangka panjang yang memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan industri baharu yang mempunyai sinergi atau keberkaitan dengan industri-industri utama negara sedia ada, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kerajaan harus keluar daripada mentaliti tertutup dan memikirkan insentif dan dasar yang sesuai untuk menarik pelabur-pelabur antarabangsa dan pada masa yang sama membangunkan syarikat-syarikat tempatan. Beliau menyarankan agar satu panel khusus industri ditubuhkan untuk merangka dasar pelaburan negara untuk jangka masa panjang. Setiap panel ini akan fokus kepada suatu industri baharu tertentu yang ingin dibangunkan di Malaysia. Panel ini juga harus terdiri daripada wakil-wakil syarikat terkemuka dunia dalam industri yang berkaitan dan dikoordinasi oleh agensi kerajaan berkaitan. Menerusi kaedah ini, insentif dan perancangan yang terkandung dalam dasar berkenaan akan relevan dengan kehendak pelabur dan seterusnya menjadikan Malaysia destinasi pelaburan yang utuh, ujarnya. Kata Faiz, usaha menarik pelaburan asing tidak harus terhenti setakat pemberian insentif sahaja, tetapi juga memerlukan perancangan yang lebih menyeluruh dan utamanya dalam mengukuhkan modal insan berkemahiran tinggi maupun inisiatif penyelidikan dan pembangunan R&D serta meningkatkan persaingan pasaran. Walaupun cadangan untuk menubuhkan panel khusus untuk industri itu berbunyi amat baik, ia tidak akan berfungsi dengan baik jika masih dipandu oleh nakhoda yang sama. Tak mungkin sekumpulan kaki stokras mahu mendengar nasihat daripada pakar-pakar walaupun wakil syarikat jika ia menyebabkan mereka terpaksa melepaskan projek-projek yang menjadi impian para kroni. Ingin Jam Channel mengingatkan, PricewaterhouseCoopers PwC dalam kajiannya pada tahun 2017 yang bertajuk The World in 2050, The Long View, menyenaraikan Malaysia di tangga 24 dalam tahun 2030. Senarai tersebut bukan petanda ekonomi yang baik kerana Indonesia pada tahun 2030 dijangka berada di tangga kelima berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut pariti kuasa beli. Purchasing Power Parity (PPP) atau pariti kuasa beli ialah amount barang keperluan yang boleh dibeli di dalam sesebuah negara dengan wang yang dihasilkannya. Malangnya, dalam tahun 2050 firma perakaunan yang terkenal itu mengekalkan Malaysia di tangga 24 di belakang Bangladesh. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dikatakan sebagai petunjuk kemajuan ekonomi Malaysia kini menyusut sebanyak 5.6%. Dalam senario Malaysia yang gagal menangani serangan COVID-19, kini kita tidak pasti sama ada negara kita mampu mencapai tangga ke-24 dalam tahun 2030. Umpama Pak Kaduk yang ayamnya menang tetapi kampungnya tergadai. Itulah yang berlaku kepada gerombolan Tebuk Atap. Pak Kaduk rela menempuh arus deras kerana tamak, tetapi akhirnya kecewa tidak dapat makan kenduri kerana terlambat tiba. Seperti gerombolan Tebuk Atap juga, kudeta menang, rakyat kalah, negara kalah. Menggemparkan dan menakutkan, hati rakyat Marhain bergelodak apabila mendengar pendedahan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado bahawa wujud gerakan dalaman daripada kalangan pegawai muda dalam Polis Diraja Malaysia PDRM untuk bercita-cita menjatuhkan beliau. Lebih menyeramkan apabila beliau mendakwa gerakan tersebut merupakan kumpulan yang sama yang mendalangi kartel dalam PDRM dengan berhasrat mendominasi pasukan keselamatan negara demi kepentingan mereka. Ada usaha untuk mengaibkan, menjatuhkan saya daripada kumpulan ini. Jadi saya ingin menasihatkan mereka hentikan perbuatan jijik ini. Sedar diri bahawa pasukan ini bukan kita punya, bukan padang permainan. Katanya dalam program Sinar Live bersama KPN, Tan Sri Abdul Hamid Bado yang dikendalikan oleh Tan Sri Johan Jaafar di Kompleks Kumpulan Karangkraf pada Rabu lalu.
Abdul Hamid membuat pendedahan itu apabila ditanya mengenai gerakan geng kartel dalam PDRM sendiri yang mahu menguasai pasukan keselamatan itu bagi memudahkan mereka melakukan kerja-kerja kotor. Ada kumpulan pegawai-pegawai muda yang berkumpul dan mereka bercakap sesuatu dan tindak tanduknya begitu ke arah untuk mencari jalan bagaimana rakan-rakan yang sebayanya dapat naik bersama cakap tentang perkara yang tidak baik. Jadi saya minta mereka insaf. Sampai umur 60 nanti saya takut tak sempat bertaubat. Kita keluar. Hilanglah kekebalan baju biru. Pakailah baju orang awam. Tiada lagi orang nak takut dengan kita sebab baju kita dah tak ada. Masa itu nanti, jangan menyesal katanya. Untuk rekod, Abdul Hamid dilantik sebagai Ketua Polis Negara secara kontrak selepas bersara bagi tempoh 2 tahun berkat kuasa 4 Mei 2019 hingga 3 Mei 2021. Mengulas mengenainya bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kenyataan Ketua Polis Negara itu amat serius. Ingatkan kata daging sahaja. Ini berlaku pula dalam institusi keselamatan negara, kata beliau, seperti dipetik Malaysia Deadline. Sehubungan dengan itu, Salahuddin menuntut agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan perkara terbabit. Sebelum ini, rakyat digemparkan dengan pendedahan kata daging yang menyeludup daging import ke negara ini yang tidak diketahui taraf halalnya. Kata ini dikatakan melibatkan juga penjawat awam kerana ia seolah-olah kebal daripada undang-undang. Hasil kerjasama ahli perniagaan yang jahat ini dan pegawai kanan kerajaan yang korup didakwa telah berjalan selama 40 tahun. Sebelum ini, Transparency International Malaysia atau TIM mendedahkan 71% rakyat Malaysia berpendapat rasuah di pihak kerajaan adalah masalah yang serius. Presiden TIM Dr. Mohamed Mohan berkata, bagi semua institusi awam, pendapat yang menyatakan ahli parlimen adalah korup adalah paling tinggi iaitu 36%, polis pula 30%, manakala pegawai kerajaan 28%. Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 pula merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada tahun 2019. Jika gejala kartel ini tidak dibanteras dengan tuntas, mungkin CPI Malaysia akan terus merosot. Justru, pendedahan Ketua Polis Negara walaupun menakutkan dan menggemparkan, ia tidak mengejutkan. Busuk ikan mula di kepala dan itulah puncanya. Ahli Parlimen Segambut, Hannah Yoh berkata tindakan UMNO dan MCA menawarkan bantuan khidmat nasihat guaman percuma bagi rakyat yang dikenakan denda RM10,000 kerana gagal patuh kepada prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai gila. Tindakan terbaru ini lagi gila. Menurut laporan BN Online, Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang bermesyuarat pada Rabu 3 Mac lalu telah mengambil satu ketetapan. Mesyuarat itu bersetuju Barisan Nasional terus menjadi suara semak dan imbang bagi pihak rakyat tentang perkhidmatan kerajaan, terutamanya dalam aspek dasar dan polisi yang berkepentingan rakyat. Bagi tujuan tersebut, 5 pasukan khas Task Force dipersetujui untuk ditubuhkan dengan dianggotai oleh pakar, ahli akademik dan tokoh masyarakat yang diketuai oleh ahli politik iaitu Pendidikan, Datuk Seri Mahathir Khalid, Ekonomi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Demokrasi dan Perundangan, Datuk Seri Azalina Osman Said, Perpaduan Nasional, Tuan Mosinal atau Richard Custom, Undi Automatik 18 tahun, Datuk Sivarajah anak lelaki Chandran. Barisan Nasional ialah gabungan parti-parti politik yang bersekongkol dengan gerombolan perkhianat mandat rakyat yang merampas kuasa menerusi langkah syaratan. Maknanya, Barisan Nasional bersetuju dengan tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Seri Hadi Awang dalam menyempurnakan kudeta itu. Barisan Nasional menerima pembentukan Kabinet saiz XXXL yang terdiri daripada 69 orang menteri dan timbalan menteri, tidak termasuk Perdana Menteri. Kebanyakan menteri dan timbalan menteri tersebut hilang dari radar, kalau ada pun ceritanya hanya keluar ketika dilihat dalam imej melanggar SOP PKP. Malah ada yang mentadbir urus kawasannya secara jarak jauh dari New Zealand. Barisan Nasional tidak bersuara tentang pelantikan 3 duta khas bertaraf menteri yang sehingga sekarang kita sangat tahu mereka tidak melakukan apa-apa. Barisan Nasional juga mempertahankan kerajaan kudeta ini dengan menyokong dasar mereka ketika pembentangan belanjawan 2021. Tup-tup, mereka kata sudah tubuhkan pasukan untuk memantau dasar Perikatan Nasional. Setelah masing-masing sudah mendapat ghanimah, tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara-suara sombang mahu memantau Perikatan Nasional. Ini kira sendiri setuju buat, sendiri pantau.
Begini sahajalah. Kalau betul-betul mahu memantau, pertama, Mahathir Khalid wajar meletakkan jawatannya sebagai pengerusi tenaga nasional berhad. Jika tidak, siapa yang akan memantau prestasi beliau? Adakah Johari Abdul Ghani yang mengetuai pasukan ekonomi? Sedangkan Mahathir Khalid merupakan naib Presiden UMNO dan Johari hanya ahli Majlis Tertinggi UMNO. Kedua, ketua pasukan hendaklah dari kalangan pakar atau ahli akademik atau tokoh masyarakat, bukan ahli politik yang ada kepentingan. Tuan-tuan, jika jalan yang direntas tidak betul, nak pantau apa? Kegilaan apakah ini? Sudahlah menjadi hipokrit. Ingat, rakyat juga memantau kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel, layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.